Bulan Januari, bulan yang orang akan bersemangat, gym akan penuh. Sebab? Sebab awal tahun. Okay. Tetapi bulan Januari juga adalah bulan kesedaran untuk kanser cervix, iaitu kanser yang ketiga terbanyak mengancam rakyat Malaysia. Dan ini merupakan satu bulan yang kita nak memberikan kesedaran awam kerana kita harapkan agar lebih banyak lagi khususnya wanita-wanita untuk hadir ke pusat kesihatan bagi mencari pencegahan lebih awal untuk kita belakkan daripada terus terjadi. Dia hashtag cepat tahu, cepat tindak. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang perkara ini, iaitu Januari bulan kesedaran kanser cervix bersama dengan Dr. Nur Arifah Muhammad Said yang merupakan pegawai perubatan bahagian reproduksi manusia, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ataupun LPPKN. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Okey, saya mengangkat martabat wanita untuk kita memberikan advokasi lagi berkaitan tentang perkara ini. Mungkin di awal ini doktor boleh kongsikan kepada kita tentang bulan Januari yang kita tahu merupakan satu bulan bagi memberikan advokasi kesedaran bagi kanser cervix yang disambut bukan sahaja di Malaysia tapi seluruh dunia. Betul. Secara umumnya. Dalam konteks ini saya nak tahu dulu tentang peranan yang diambil oleh LPPKN yang merupakan salah satu agensi di bawah KPWKM dalam memastikan supaya program ini, pemahaman advokasi ini diterapkan dalam kalangan wanita secara khusus di Malaysia ini. Okey, terima kasih ya Halina Ashraf. Ya, seperti yang kita semua sedia maklumlah, ya, bulan Januari adalah bulan kesedaran kanser cervix. Okey, kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim lah, ya, iaitu kanser ketiga tertinggi dalam kalangan wanita di Malaysia. Ya, kita perlu tahu apa itu kanser cervix, di mana terjadinya perubahan sel pada pangkal rahim. Dan insiden kanser cervix ini dia meningkat dengan usia, ya, selepas umur 30 tahun lah, dan paling tinggi adalah usia 60 hingga 69 tahun. Okey. Saya nak share sedikit statistik daripada laporan daftar kanser kebangsaan Malaysia tahun 2012 hingga 2016, ya, dianggarkan sebanyak 800 kes baharu, ya, kita kesan di Malaysia setiap tahun, dan daripada jumlah itu 41% kes kita kesan terlalu lewat, iaitu pada tahap 3 dan juga tahap 4. Jadi inilah yang kita nak beri kesedaran kepada orang ramai lah, ya, kerana kita tahu sebenarnya kanser cervix ini boleh dicegah lebih awal untuk kita rawat sewajarnya, ya. Jadi bermula tahun 2019, ya, pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui agensinya LPPKN, kita amat giatlah melakukan program, ya, yang dinamakan program saringan kanser cervix yang melalui ujian HPV DNA. Okey, doktor, apa pembaharuan ataupun apa kaedah yang terbaru ini? Okey, seperti yang saya maklumkanlah, kita akan melakukan pemeriksaan saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA. Jadi ujian HPV DNA ini adalah teknologi terbaru, ya, yang lebih tepat dan berteknologi tinggi. Ianya dapat mengesan virus yang dinamakan human papilloma virus, yang merupakan penyebab utama lah kanser cervix sebanyak 90%. Okey, human papilloma virus ini kita boleh dijangkiti melalui hubungan kelamin ataupun berhubungan seksual. Okey, kita ada banyak jenis HPV, ada 100, tetapi yang berisiko tinggi ada 14 jenis HPV, ya, dan ini kita boleh kesan melalui tes HPV DNA lah. Ini saya boleh tunjukkan tes HPV DNA, ya. Di mana ini sangat mudah, berteknologi tinggi dan bersifat high sensitivity dan high specificity. Ianya boleh mengesan 14 jenis HPV DNA lah, ya. Yang seperti saya katakan, 14 jenis itulah yang berisiko tinggi. Jadi ianya mudah, cepat dan wanita tepat. yang tepat, ya, dan wanita yang melalui ujian HPV DNA ini, wanita tidak perlu rasa takut, kerana ianya adalah self sampling. Pensampilan DNA ini dia buat secara sendiri. Wanita itu sendiri boleh lakukan ujian HPV DNA ini, berbanding dengan sebelum inilah pap smear konvensional, ya, yang kita panggil pap smear. So apa sebenarnya perbezaan antara pap smear dengan HPV DNA ini? Perbezaannya ialah macam saya katakan, ujian HPV DNA kita self sampling. Wanita itu melakukan pensampilan DNA. Tetapi kalau pap smear dia melakukan pensampilan sel, dan ianya dilakukan oleh petugas klinikal yang terlatih lah. Itu bezanya. Ini yang digunakan sekarang ini melalui program yang dianjurkan. Ya, betul. Ini lebih tepat dan lebih senang lah. Yang mudah, cepat dan tidak menyakitkan kepada wanita. Jadi akan lebih ramai wanita yang berpeluang lah untuk melakukan saringan inilah. Saringan dilakukan di 47 klinik LPPKN di seluruh negara? Ya, sebenarnya kita ada 49 buah KNS, Klinik Sejahtera LPPKN seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Pastinya ada syarat
untuk mereka mendapatkan khidmat ini? Apakah syarat-syaratnya? Betul. Yang pertama, syarat-syarat yang wanita yang layak adalah mestilah warga negara Malaysia lah, dan ataupun penduduk tetap. Kemudian wanita berusia 30 hingga 65 tahun dan dalam kelompok M40 dan B40. Itu sajalah syaratnya. Okey. Baik. Sebenarnya syarat tak adalah complicated sangat syarat ni. Saya kira macam apabila anda tegur kategori, terus ambil inisiatif itu. Untuk melakukan ujian, adakah ia merupakan satu bentuk ujian yang harus dilakukan setiap tahun ataupun ada tempoh masa tertentu? Ini bukanlah dilakukan setiap tahun. Kekerapan untuk lakukan ujian HPV DNA adalah selama 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali? Setiap 5 tahun jika hasilnya negatif lah. Jadi sekiranya dia ada kita detect human papilloma virus, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Doktor, saya nak kongsikan sedikit lah. Boleh. Kita punya bagaimana sambutan kita, sambutan daripada pelaksanaan program ini, kerana daripada 2019 hingga 2023 sebanyak lebih daripada 100,000 wanita telah menjalani saringan ini melalui ujian HPV DNA. Dan daripada jumlah tersebut, sebenarnya sebanyak 7,183 kes disahkan HPV positif. Yang berisiko tinggi, di mana mereka perlu melalui ujian ulangan dan pemeriksaan lanjut. Jadi pemeriksaan lanjut pula kita dapati sebanyak 61 kes yang prakanser dan 12 kes disahkan kanser cervix. Jadi inilah pentingnya saringan awal supaya kita dapat kesan lebih awal dan nanti prognosisnya akan lebih bagus. Macam hashtag tadilah, cepat tahu cepat bertindak. Okey doktor, saya ada baca bahawa HPV DNA ini dia dapat kesan virus HPV itu seawal 10 tahun awal. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini, frasa ini? Okey, sebenarnya untuk satu kanser itu terjadi, ini mengambil masa yang lama. Bukanlah ini sekelip mata saja. Seperti human papilloma virus kan, ini terjadi dengan jangkitan secara seksual. Jadi setiap wanita itu berisiko lah, setiap wanita yang telah aktif melakukan hubungan seksual berisiko untuk dijangkiti human papilloma virus. Jadi dan test ini dia akan mengambil masa kiranya dalam 10 tahun dia boleh detect this human papilloma virus seawal 10 tahun. Sebelum terjadinya, sebelum kita detect HPV. Okey, dan daripada pemahaman saya, dia ada peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4. Kalau yang 10 tahun tu di peringkat nombor 1 ataupun nombor 2, bagaimana? Itulah pentingnya pengesanan awal lah. Kiranya kalau kita boleh detect itu, kita nakkan dia terkena dari peringkat awal lagi 1, 2. Tapi jika kita detect lebih lambat, itulah yang kita kesan 3, 4 sekarang ini. Okey. Baik, untuk kali ini saya pasti banyak program telah pun dirangka bagi memastikan supaya sambutan tahun ini itu benar-benar diadvokasikan kepada masyarakat secara khususnya untuk bulan Januari ini. Apakah program-program yang telah direncana bagi memastikan supaya wanita-wanita datang ke hadapan, jangan malu-malu buat ujian ini? Okey. Ya, sememangnya memang kita LPPKN di bawah melalui KPWKM, melalui agensi LPKN ini kita amat giat lah, dan kita mengambil langkah proaktif untuk kita turun melakukan program-program outreach bersama dengan kita punya pusat keluarga bergerak LPPKN menggunakan bas bergerak di mana kita menyantuni komuniti di kawasan pedalaman supaya mereka juga tak tercicir, tidak ketinggalan untuk mendapat manfaat inilah. Jadi sepanjang bulan Januari ini pun kita ada merencanakan 14 buah program di peringkat komuniti. Kita akan adakan di shopping mall, di Dewan Seberkena Orang Ramai dan juga di KNS kami sendiri. Kemudian kita mensasarkan 32,000 wanita untuk disaring menggunakan ujian HPV DNA lah. Dan baru-baru ini juga kan kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengumumkan program Madani Rakyat Labuan, di mana bertujuan untuk memastikan penduduk Labuan tidak ketinggalan lah untuk mendapat manfaat perkhidmatan daripada yang ditawarkan kerajaan. Jadi kami juga KPWKM tidak ketinggalan. Kita akan menganjurkan satu program yang dinamakan Kasih KPWKM Gempur Saringan HPV DNA 2024 yang akan berlangsung dalam bulan Januari ini, 20 Januari, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan lah, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy Shukri, kita punya Menteri Pembangunan Wanita. Program ini memanglah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada orang ramai akan pentingnya saringan awal kanser cervix, dan kita nak meningkatkan lagi lah jumlah penerima saringan kanser cervix ini melalui ujian HPV DNA. Jadi saya amat menyarankanlah semua penduduk Labuan yang berdekatan boleh datang beramai-ramai untuk
mendapatkan saringan secara percuma jika anda layak ya, dan pelbagai aktiviti menarik lagi yang akan kita laksanakan di sana lah. 20 Januari ya, Doktor? 20 Januari. Petang ni kalau berborak-borak tu kan jiran tu beritahu pasal program ni. Ya, itu yang paling penting. Jangan sebarkan gosip sahaja. Benda yang berilmu pun kita kena sebarkan. Baik, Doktor, bagaimana pula dengan kempen WCare ini? Kesinambungannya. Alright. Kempen WeCare ini sebenarnya kita dah laksanakan sejak tahun 2021 lagi lah. Jadi kempen WeCare ini sebenarnya ialah yang memayungi program saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA bagi pengesanan awal kanser cervix, dan juga kita ada program program subsidi ujian mamogram bagi pengesanan awal kanser payudara. Jadi tahun ini kerajaan telah memperuntukkanlah sebanyak 11.5 juta lagi bagi kami untuk meneruskan pelaksanaan WeCare ini. Kemudian kita juga ada kempen digital ya. Kempen digital yang namanya kita namakan kempen kesedaran reproduktif wanita ataupun Women Reproductive Cancer Campaign ya, di semua platform media sosial. Dan yang tadilah kita ada memperkenalkan hashtag cepat tahu cepat tindak supaya kita dapat memberi kesedaran secara berterusan kepada semua ramai lah. Baik, Doktor, WeCare ini juga saya kira boleh dilihat dalam satu konteks yang besar apabila untuk memberikan kesedaran saringan awal itu, ia juga tergantung kepada ekosistem mereka. Bagaimana pandangan daripada Doktor untuk memberikan maklumat kepada sebagai contoh pasangan, memberikan galakan kepada pasangannya, itu wanita itu isteri, untuk mendapatkan saringan awal ini, kerana mereka jugalah merupakan antara orang-orang yang penting memberikan saringan awal kepada wanita. Betul. Sebenarnya saya ingin memperingatkanlah pada laki-laki di luar sana, sebenarnya mereka juga memainkan peranan penting ya, untuk memastikan isteri-isteri, ibu-ibu dan juga ahli wanita di keluarga wanita yang lain ya, untuk mendapatkan saringan kamilah melalui kempen WeCare ini. Bukan saja boleh melakukan saringan kanser cervix, malah boleh mendapatkan program subsidi mamogram. Jadi memang kita war-warkan dan kita amat menyarankan untuk semuanya hebahan war-warkan kepada orang ramailah melalui semua platform di media sosial ya. Kita pun ada mewawarkan daripada kita punya program-program ceramah, talk, siaran radio semualah. Baik, Doktor, kalau mereka yang di luar sana berminat untuk menyertai program WeCare HPV DNA ataupun yang akan diadakan di Labuan nanti, mana informasi yang boleh mereka cari maklumat lanjut? Boleh. Untuk informasi program yang akan dilaksanakan di Labuan nanti, bolehlah layari kami website LPPKN untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kemudian untuk kempen WeCare ni, anda semua sebenarnya boleh mendapatkan info lebih lanjut dengan hadir ke klinik Nur Sejahtera kami lah. Kita ada 49 KNS di seluruh negara. Jadi datang, dapatkan info dan lakukan saringan kanser cervix dan juga program subsidi mamogram ini. Okey, ini bermakna di Labuan itu adalah acara rasmi je, tetapi dalam masa sama di semua 49 klinik di bawah LPPKN juga menawarkan perkhidmatan ini khususnya untuk saringan awal kepada wanita-wanita. Boleh datang, tak kira mana di bernama juga, saya kira wanita-wanita boleh beramai-ramai untuk memastikan supaya ianya plan itu atau perancangan untuk mencapai sasaran itu dapat kita capai. InsyaAllah kita doakan juga, dan selamat menyambut juga hari peringatan ini. Saya kira satu topik yang perlu untuk diedukasikan kepada masyarakat secara lebih meluas lagi. Betul, dan hashtag cepat tahu cepat tidak, jangan takut untuk tahu status kesihatan anda. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Nur Arifah Muhammad Syed atas perkongsian ini. Juga terima kasih kepada anda kerana bersama dengan kami lebih kurang dalam 1 jam ini untuk berbicara. Saya kira